Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengajar tajuk Itqan Menambah Berkat. Saya hasilkan rakaman ini adalah untuk anak-anak murid saya yang tidak dapat mengikuti kelas Google Meet. Yang dah menyertai Google Meet, insyaAllah boleh juga menonton untuk menambahkan lagi kefahaman mengenai tajuk ini. Baiklah. Untuk tajuk ini, kamu semua boleh rujuk juga buku teks muka surat 142 hingga 147 dalam tajuk Itqan Menambah Berkat, iaitu dalam bidang sirah. Baiklah. Untuk tajuk ini, ada 3 perkara yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran tajuk ini. Yang pertama ialah menjelaskan maksud sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghuraikan contoh sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, merumus i'tibar daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan. Ingat, yang pertama kita nak tahu sifat itqan Nabi Muhammad itu sendiri, maksud dia apa. Yang kedua adalah contoh sifat itqan Nabi. Dan yang ketiga, i'tibar, apa yang kita boleh pelajari daripada sifat itqan Nabi. Ada 3 perkara. Sekarang kita nak tengok pengertian itqan. Kamu pernah dengar maksud itqan? Ataupun pernah tak dengar perkataan itqan? Kalau belum pernah, hari ni kita nak belajar mengenai itqan. Kamu sebut itqan. Apa itu itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Saya ulang lagi sekali. Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini, bila kita dapat satu tugasan, kita dapat satu amanah ataupun jawatan, kita mesti usaha untuk buat betul-betul. Kita tak boleh buat secara sambil lewa. Kena usaha dan cuba buat yang paling baik yang kita boleh lakukan. Itu maksud itqan. Dan itqan ni dia dalam perkara kebaikan. Maksudnya, kalau nak buat sesuatu yang baik tu mesti ada itqan. Kita tak boleh kata nak buat benda tak baik tu itqan. Contohnya, ada orang dia nak mencuri. Dia sungguh-sungguh fikir macam mana cara dia nak mencuri. Kunci apa dia nak guna. Dia kata apa? Saya itqan ni nak mencuri. Tak boleh. Itqan dalam perkara kebaikan sahaja. Bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dalam perkara kebaikan supaya mendapat keputusan yang baik. Seterusnya. Sekarang kita nak tengok itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pekerjaan. Apabila Ustazah selawat sallallahu alaihi wasallam, Ustazah nak kamu sambut balik selawat itu dengan sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi kan? Jadi banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan. Kita nak tengok. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggembala kambing dan membantu bapa saudaranya berniaga. Pada usia Nabi masih kecil lagi, kalau Ustazah tak silap 4 tahun, Nabi membantu ibu susuannya Halimatus Sa'diyah menggembala kambing. Bukan kambing kepunyaan Halimatus Sa'diyah ataupun kepunyaan Nabi, tapi kambing penduduk Mekah. Dan juga membantu bapa saudaranya berniaga. Siapa bapa saudara Nabi? Tak ingat. Bapa saudara Nabi ialah
Abu Talib. Okey. Pada usia 12 tahun, Nabi membantu bapa saudaranya berniaga. Okey. Seterusnya, sikap jujur dan akhlak mulia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin ataupun baginda digelarkan Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin maksudnya orang yang dipercayai. Okey. Musyrikin Quraisy, orang Quraisy melihat pada ketika itu Nabi belum lagi menyebarkan dakwah Islam, tetapi mereka melihat akhlak Nabi yang sangat mulia, yang sangat baik sehingga mereka menggelarkan Nabi Al-Amin. Kalau murid-murid boleh ingat peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Okey, bila Kaabah dilanda banjir besar, kemudian batu Hajarul Aswad tu bergerak daripada tempat asal, maka kabilah-kabilah Arab ini bergaduh. Siapa nak letak batu Hajarul Aswad? Dan akhirnya setelah mereka memutuskan orang pertama yang memasuki Kaabah melalui pintu Syafa akan dipilih untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Siapa yang masuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersetuju apabila orang yang dipilih itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka kata orang ini orang yang boleh dipercayai. Okay, itu sifat Nabi, sikap Nabi. Okay, yang seterusnya, Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam. Okay. Khadijah binti Khuwailid ialah hartawan, orang yang kaya raya di Mekah. Okay. Mempunyai banyak harta yang boleh diniagakan. Maka Khadijah mendengar mengenai sikap Nabi yang Al-Amin tadi, maka beliau ingin meminta Rasulullah tolong dia berniaga. Tolong Khadijah binti Khuwailid ni berniaga. Maka Nabi pun membawa barang dagangan Khadijah untuk diniagakan. Dan sifat itqan baginda dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Okey. Daripada semua yang kita baca tadi, kita dapat lihat sifat itqan Nabi dalam setiap pekerjaan. Nabi tak buat sesuatu dengan main-main. Nabi buat setiapnya dengan sungguh-sungguh. Walaupun usia Nabi masih lagi kanak-kanak. Okey. Maksudnya dekat sini awak dekat rumah ada banyak kerja. Betul tak? Musim PDPR ni, sekejap cikgu ni bagi kerja, sekejap cikgu ni suruh tulis, sekejap jawab online. Banyak kerja. Tapi itu adalah tugas awak untuk selesaikan sehabis baik. Okey? Semua tu ada ganjaran. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tadi kita dah tengok dalam pekerjaan. Sekarang kita tengok sifat itqan Nabi, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah. Okey. Yang pertama, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Siapa Abu Lahab? Ya, bapa saudara Nabi juga. Tapi dia adalah bapa saudara Nabi yang sangat tak baik. Okay, dia jahat. Dia suka menentang Nabi. Sehinggakan kerana perbuatannya yang jahat ni, sehinggakan ada surah khas untuk Abu Lahab ni dalam Quran. Firman Allah dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okay, itu surah menceritakan mengenai Abu Lahab dan isterinya. Okay. Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab. Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab. Sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Tengok, perangai isterinya pun sama. Okay. Kenapa dia nak kena usaha pula pergi cari duri? Sebab dia nak menyakiti Rasulullah, nak menyakiti Nabi Muhammad. Dia nak biarkan supaya Nabi Muhammad tercedera, tak payah sampaikan dakwah. Ini jahatnya Abu Lahab dan isterinya. Abu Lahab pernah melemparkan sesuatu sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Tak cukup dengan perkara isterinya tadi menabur duri, Abu Lahab pun pernah melemparkan sesuatu sampai darah kaki Nabi. Okey, seterusnya Abu Lahab juga mencaci Nabi di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Dia suka ejek Nabi.
Okay? Suka ejek Nabi, cakap Nabi yang tak baik, fitnah Nabi. Dia cerita Muhammad ni macam ni, macam ni. Muhammad ni sebenarnya sampaikan ajaran yang salah. Muhammad suruh kita benci agama nenek moyang kita. Itu tugas Abu Lahab. Kerja dia. Okay? Walau bagaimanapun, usaha Abu Lahab dan isterinya tidak dapat menyekat dakwah Nabi. Okay? Usaha mereka untuk menyekat dakwah Nabi sia-sia. Baginda tetap itqan menyampaikan dakwah. Datanglah macam mana dugaan, cabaran, apa juga, Nabi tetap itqan menyampaikan dakwah sebab Nabi tahu ini adalah perintah Allah yang mesti dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Okay, kalau kita dekat rumah, kita dalam kehidupan kita sebagai murid, pelajar, kita mesti bersungguh-sungguh. Solat 5 waktu satu hari mesti cukup. Okay? Kita tak ada pun diancam kalau pergi solat, kejap lagi kena rotan, tak ada. Jadi maksudnya kita kena lagi berusaha bersungguh-sungguh sebab kita tak ada cabaran yang seteruk ini. Okay? Pastikan solat kamu cukup. Solat tu ikhlas kerana Allah. Okay? Itu adalah tanda kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita. Okay, baiklah. Kita akan sambung i'tibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan. Okey. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Kita mesti bersungguh-sungguh melakukan apa sahaja kerja yang diamanahkan kepada kita. Buat sehabis baik. Yang kedua, tidak bertangguh. Jangan tunggu. Cikgu dah bagi kerja dah 2 minggu, awak tak siap lagi. Awak cakap, oh lambat lagi nak sekolah ni. Lama lagi kita nak PDPR, jadi biarlah kita buat lagi tangguh-tangguh lagi. Okay, jangan bertangguh. Seterusnya, tidak berputus asa. Contoh, awak belum lagi mahir membaca Al-Quran. Awak masih membaca Iqra. Awak kena ada sifat itqan. Baca sungguh-sungguh sampai pandai. Tak boleh ada rasa, alah susah lah. Payahlah saya nak ingat ni. Tak payahlah baca, biar je lah. Itu tak boleh. Kita kena ada sifat itqan untuk pandai. I'tibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Okey, dalam amalan, dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas beribadah, buat sesuatu mesti sebab Allah suruh, bukan sebab manusia suruh, bukan sebab nak pujian manusia. Yang kedua, banyakkan berzikir. Pastikan setiap hari kita selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita cintakan Nabi, kalau kita nak Nabi selamatkan kita di akhirat, banyakkan selawat. Okay? Dan juga zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas salat, pastikan duduk zikir sekejap. Okay? Yang seterusnya, menjaga pandangan mata. Sekarang ni musim PDPR, gadget sentiasa ada dengan awak. Handphone, laptop, semua ada dengan awak. Awak kena jujur pada diri awak. Okay? Supaya awak tidak melayari perkara-perkara yang tak baik. Mak ayah awak mungkin tak sempat tengok. Mak ayah kerja. Okay? Ataupun ada adik-beradik lain yang perlukan perhatian. Maka, awak pun ambil kesempatan. Tengok benda yang tak elok. Okay. Saya selalu ingatkan. Ingat, mak ayah kita tak nampak sekalipun, Allah itu maha melihat. Allah juga letakkan kiri dan kanan kita, raqib dan atid, untuk tengok kita setiap saat. Bukan setiap hari je, setiap saat. Tak ada leka. Malaikat dia tak tidur. Jadi dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu apa yang kita tengok. Dan dicatat. Okay. Jujur pada diri awak. Seterusnya, hindari perkara sia-sia. Kurangkan sikit masa awak bermain permainan. Game online awak tu, Roblox lah, PUBG lah, kurangkan sikit. Lebihkan masa kita dengan perkara yang berfaedah. Baca Quran 5 minit dah rasa panjang macam 5 jam. Main game 2-3 jam rasa macam baru 10 minit. Betul tak? Okay. So, ubah sikit. Bukan Ustazah kata tak boleh langsung. Okay. Tetapi, limitkan diri awak supaya tidak berlebih-lebihan pada perkara yang sia-sia. Okay, jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Okay, bila nak buat ibadah, pastikan kita buat sempurna yang boleh. Okay, contohnya nak solat, jangan solat depan TV. Nanti sambil baca, sambil kita tengok TV. Dia tak khusyuk.
Okay, dan boleh tersenyum-senyum pula. Sebab apa? Sebab dengar apa TV tu bercakap. Tu antara perkara-perkara yang boleh ke arah membatalkan ibadah. Tidak khusyuk, kan? Adik pula lalu nanti. Jadi buat biar dalam keadaan yang sempurna. Okay, itu sahaja. Laju tak Ustazah hari ni? Okay, tak apa. Saya tak nak panjangkan sangat video ni sebab nanti kesian awak nak kena download data yang banyak. Okay, itu saja tentang sifat itqan Nabi. Okay, ingat ada maksud, ada contoh sifat itqan Nabi dan juga i'tibar yang kita boleh pelajari. Okay, akhir kalam. Ustazah harap kamu semua jaga diri baik-baik, jaga kesihatan dan tolong jaga hubungan dengan Allah dan ibu bapa. Sekian, Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi.